A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian, satu hari satu muka surat, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-239. Kita akan bersama-sama menyambung cerita tentang kisah Nabi Yusuf. Kita sedang membaca surah Nabi Yusuf, surah Yusuf, surah Yusuf ayat 31 sehingga ayat 37, insya-Allah pagi ini. Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang bersama-sama dengan kita pada kali ini, yang mengikuti bersama-sama dalam sesi ini, kalau ada kemudahan, ada kesesuaian, insya-Allah boleh buka mushaf, itu adalah yang terbaik, insya-Allah. Kita boleh tengok apakah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa Arab, insya-Allah. Kita tengok dalam bahasa Arab, bukan hanya kita akan mendengar cerita saja, tapi kita nak tengok apakah perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, yang pertama seperti biasa, insya-Allah minta respon suara dan juga gambar lah, insya-Allah. Harap-harapnya tak ada masalah, insya-Allah, pada pagi ini. Kita akan tengok, insya-Allah, ayat. Kita akan mulakan pada pagi ini dengan ayat 31, insya-Allah, ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa'tadat alahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ukhrij alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih yang memberi feedback suara dan gambar. Jadi kita telah baca sebelum daripada ni tentang iaitu berita peristiwa yang berlaku di antara Nabi Yusuf dengan isteri kepada tuan rumah tu, kepada isteri menteri di rumah tersebut, yang mana Nabi Yusuf memang tinggal di rumah tu sejak daripada kecil, sejak daripada dibeli. Jadi kita tengok kan di sini kan, selepas daripada perempuan ini telah berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf, dan akhirnya berlakulah, jadi dia takut berita godaannya terhadap hambanya sendiri ni yang berada dalam rumah ni akan menjadi bising, akan menjadi diketahui oleh orang ramai dan sebagainya. Jadi dia cuba menyembunyikan tetapi tak berjaya. Akhirnya perempuan-perempuan yang berada di Madinah, iaitu bukan semua perempuan, tapi maksudnya ialah perempuan-perempuan golongan bangsawan, golongan yang berada, golongan-golongan atasan, iaitu sama-samalah iaitu orang-orang yang baik-baik lah, bersama-sama dengan perempuan ni, isteri-isteri menteri-menteri ni. Jadi mereka apabila mendengar, sebagaimana kita baca dalam ayat ni pada hari ini, iaitu falamma sami'at bimakrihinna, apabila mereka ni telah mendengar apabila mereka mendengar berita ni, lalu apa yang mereka buat ialah mereka pun startlah bising-bising. Jadi kita baca dalam ayat ni pada hari ini, falamma sami'at bimakrihinna, jadi mereka pun buatlah planning, iaitu perempuan yang ramai-ramai tadi tu membuat planning mereka lah kan. Planning apa ni? Planning iaitu bercerita gini. Kalau ikutnya makri di sini ialah maknanya ialah mengutuk. Mereka ni mengaibkan isteri ni. Apalah mereka katakan, apalah ni kan, dia ni untuk bermain dengan hamba dia sendiri dan sebagainya. Bercakaplah gini semua. Jadi perempuan ini yang dikatakan nama Zalikha ni, walaupun tak ada satu riwayat yang kuat berkenaan dengan nama ni, tapi disebutkan oleh tafsir jalan lain, disebutkan begitu kan. Jadi tapi kita sebutkan perempuan ni sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran ni. Jadi perempuan ni, isteri kepada Aziz ni, bila dia dengar berita ni, perempuan ni dah bising, dah macam-macam mengaibkan dia dan sebagainya, mengata, mencerca, mengutuk dia dan sebagainya, desas-desus lah kita katakan, buat gosip-gosip ni kan. Jadi falamma sami'at bimakrihinna, apabila dia dah dengar benda ni, arsalat ilaihinna, dia pun panggil
maknanya menjemput lah, arsala ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a, dan dijemput datang rumah dia dan disediakan tempat. Dia kata muttaka'a ni ialah tempat, kalau ikutnya asalnya ialah tempat yang duduk macam tu kan, maknanya bertelikkan, kalau ikut dalam segi bahasanya. Tapi maksud ini sini ialah dia sediakan tempat makan yang selesa, yang mana boleh makan, ada macam-macam makanan atas tu dan ada buah atas tu, dia kata. Jadi selepas daripada tu, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, lalu diberi kepada setiap perempuan-perempuan ini satu pisau. Pisau ni makna pisau bukanlah pisau untuk ni, tapi pisau untuk pisau yang digunakan untuk makan buah-buahan dan sebagainya lah. Jadi ada pisau situ, setiap orang dapat satu pisau. Pada ketika itu, apabila dah ready semua, perempuan tu semua dah nak makan dengan pisau di tangan semua ni, yang ramai-ramai ni, waqalat, lalu isteri Aziz tadi pun berkatalah, ukhruj alaihinna, berkata kepada Yusuf, wahai Yusuf, datang sekarang kau keluar. Jadi dialah tempat tu macam mana, wallahu alam. Yang kita tahunya apa yang Allah Ta'ala ceritakan di sini. Jadi disuruh Yusuf tu keluar. Apabila keluarnya Yusuf, perempuan-perempuan ni semua pun melihat. Sebelum daripada mereka dengar cerita je, mereka dengar cerita dia ni tergoda dengan hambanya dan sebagainya kan, mereka tak tahu Yusuf ni bagaimana kan. Jadi bila mereka falamma ra'ainahu, apabila mereka melihat Yusuf tu, akbarnahu maksud Allah apa ni, macam terpegun mereka ni. Akbarnahu ni terpegun sangat lah. Sehingga dia kata, sehingga waqatta'na aydiyahunna, mereka ni pun memotong, bukan potong tangan tu maknanya potong jari mereka kan. Waqatta'na aydiyahunna tu bukan maknanya dia, maksudnya sini lah waqatta' melukai, maksudnya melukai jarinya, luka Allah, maknanya nak makan Allah apa ni, sampai terkejut sangat, sampai sehingga disebutkan oleh ulama tafsir sini, sehingga tak merasai sakit tangan tu ketika terkena pisau tu. Sebab apa? Kerana terkejut sangat melihat kecantikan Nabi Yusuf, handsome-nya Nabi Yusuf dan sebagainya. Jadi itulah, jadi dalam perkataan ini waqatta'na ni ialah maknanya bukan sekali, tapi macam itulah maknanya. Dia kata memotong-motong, meluka-luka tangan dia. Ada satu cerita lagi, ada satu riwayat lagi, ada satu tafsiran lagi, dia kata, iaitu ada perempuan ni bila luka tangan, maka disuruh Nabi Yusuf tu datang untuk membalut luka tu. Jadi perempuan ini kan, isteri Aziz ni, jadi bila dia pergi jadi yang lain pun bila tengok tu nak melukakan tangan dia juga. Ada yang kata macam tu, ada tafsir kata macam tu, supaya apa? Supaya mereka pun akan dibalut lukanya oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Tu ceritalah kan, itu tafsiran lah, macam-macam tafsiran. Tapi kita akan baca itu, iaitu Allah SWT menyebutkan mereka pun melukai tangan-tangan mereka. Kemudian waqulna, mereka berkata hasyalillah. Hasyalillah ni bukanlah maknanya mereka ni sebut nama Allah macam tu kan, bukanlah mereka ni kita kata oh dia ni beriman ke, hasyalillah, bukan. Tapi maksudnya ialah ungkapan kata-kata terkejut, iaitu kalau kita kan subhanallah, kadang-kadang tercakap kita kan, perkataan tu kadang-kadang kita tak sedar kan, perkataan Allah tak Allah tu kan, macam kita cakap lah kan biasanya kan, insyaAllah seorang bila berjanji insyaAllah, tapi kadang-kadang tak faham, tak sedar kita sebut perkataan Allah tu. Jadi macam itulah dia kata hasyalillah, apa ni, gitu kan, terkejut sangat, subhanallah, macam itulah kalau kita ma haza bashara, ni bukan manusia ni, tapi in haza illa malakun karim, mereka semua berkata uish, ni malaikat ni malaikat. Sebab apa? Sangat-sangatlah cantik Nabi Yusuf tu, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika dalam Isra Mi'raj, Nabi telah berjumpa dengan Nabi Yusuf ni, dan dia tengoklah kecantikan Nabi Yusuf ni. Lalu dikatakan langit yang ketiga. Jadi pada masa itulah maknanya Nabi SAW berkata Nabi Yusuf telah diberi syatrul hasan. Syatrul hasan ni maknanya ialah separuh daripada kecantikan. Maknanya kecantikan Allah Ta'ala bagikan kepada manusia atas dunia ni kan, tapi separuh tu telah diambil oleh Nabi Yusuf. Jadi kita boleh bayangkanlah kalau kita tengok ada lelaki-lelaki yang cantik, yang handsome dan sebagainya kan, tapi Nabi Yusuf tu semua mereka tu manusia atas dunia ni hanya dapat separuh saja. Yang lain tu diberikan kepada Nabi Yusuf AS. Jadi bayangkan betapa cantiknya lah Nabi Yusuf ni. Jadi pada masa tu lalu berkatalah mereka lagi. Kita baca sekarang ni ayat 32. Qalat. Jadi perempuan tu pun berkatalah. Inilah kan isteri Aziz ni. Isteri Aziz, isteri menteri ni pun berkata, qalat fazalikunnal ladzi lumtunnani fi. Itulah dia yang kamu
mencela-cela aku tu, lum tunnani tu, kamu cela-cela aku. Inilah dia masalah dia. Dia kata hadza huwa. Kalau ikutnya kan fazalikunna, makna hadza huwa. Inilah bendanya yang kamu cerita-cerita, kamu viral, kamu gosip-gosipkan aku, katakan macam ni tu kan. Jadi seolah-olahnya dia berkata sekarang ni apa? Iaitu dia ni bayanul uzur, maknanya. Iaitu seolah macam aku bukan teruk sangat aku ni kan, tapi tengoklah macam inilah keadaan dia. Tengoklah kan macam mana Yusuf ni kan, aku hari-hari duduk bersama dengan dia, macam mana kan aku tak tergoda. Itu kata dia, itu dikatakan oleh tafsir sebagai bayan al-uzr. Lum tunnani fi, itu yang kamu cela-cela aku tu. Walaqad rawattuhu an nafsih, aku dah goda dia, aku dah ajak dia macam-macam, dia kata kan, an nafsih, untuk supaya dia tinggalkanlah janganlah berpegang sangat, janganlah nak baik sangat dan sebagainya kan, nak jaga diri dan sebagainya. Fastaqsam, tapi dia kata dia ni fastaqsam, dia tetap juga tak nak. Fastaqsam makna asama, makna berpegang, makna fastaqsama, jadi dia tetap berkeras juga, tak mau apa, iaitu tak mau tunduk pada aku, tak mau tunduk, tak mau ikut ajakan aku dan sebagainya. Jadi fastaqsam, inilah dia. Wala illam yaf'al ma amuruhu, jadi perempuan ni pun berkata lah, isteri Aziz ni pun berkata, dia kata wala illam yaf'al ma amurhu, kalau dia tak buat apa yang aku suruh, apa yang aku nak, la yusjananna, nescaya dia akan dipenjarakan. Tengok kan, dia gunakan power dia kan, dia gunakan perempuan tu, maknanya nak katakan perempuan ni kan memang dahsyat maknanya dia sangat, dia nak gunakan tu kan. Walayakunan, dia kata, dan pasti dia ni akan jadi minas sagirin, akan dihinakan, termasuk akan dihinakan. Jadi tengok kan, dia dah buat, mana dia buat, bukannya nak hukum Yusuf ni bersalah ataupun tak bersalah, tapi dia nak katanya, maknanya kan, kalau dia tak nak ikut cakap aku, nescaya nanti aku akan, jadi dia dah plan dah, maknanya dia nak marah kepada Yusuf ni. Maknanya apa-apa, bukan salah ke tak salah ke tak kira, yang pentingnya kalau tak dengar cakap aku akan penjarakan dia. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala secara tidak langsung ini kan, dalam ayat ni kita boleh fahamkan betapa kan setengah-setengah manusia ni menggunakan power dia, menggunakan kuasa yang Allah Taala beri, amanahkan kepada dia, tapi dia bukan gunakan perkara-perkara yang betul, tapi dia gunakan untuk kepentingan dia, sebagaimana perempuan ini akan menggunakan kepentingan dia. Jadi apa yang berlaku selepas daripada itu ialah kita tengok kan, bila perempuan tu bercakap macam tu, dan dikatakan dalam satu riwayat dia kata depan-depan tu, dia kata depan-depan tu, maknanya yang ramai-ramai tu, dia kata macam ni, seolah-olahnya memberi amaran kepada Nabi Yusuf ni kan, Yusuf, kalau kamu tak dengar cakap aku, kamu akan dipenjarakan. Lalu apakah kata Yusuf selepas daripada itu? Kita baca ayat 33, Allah SWT ceritakan, qala rabbi, Nabi Yusuf kata Rabbi. Jadi dikatakan di sini adalah merupakan doa. Doa, walaupun dalam bentuk seolah-olah macam bukan doa, tapi sebenarnya ialah doa. Tengok disebutkan dengan mula-mula qala Rabbi. Berkatalah Nabi Yusuf pada masa itu, Rabbi, wahai Tuhanku. Dia kata, as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku sukai. Mimma yad'uni ilaihi. Mimma yad'uni ilaihi. Daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. Jadi dalam ayat ni kalau kita tengok kan, dalam perkataan ni, iaitu Allah SWT menggunakan perkataan yad'u. Tengok sini, yad'unani. Maknanya sini ialah bukan seorang dah, tapi ramai. Artinya ialah mereka semua mengajak aku kepadanya. Jadi ulama tafsir kata, kenapa dikatakan ramai di sini? Kerana pada masa tu seolah-olahnya macam bukan seorang perempuan tadi dah, bukan isteri Aziz tadi dah yang nak mengajak kepada kejahatan tu, tapi nampaknya semua perempuan-perempuan tadi tu, perempuan-perempuan bangsawan tu kan, isteri-isteri tadi tu, semua tu nak mengajak Nabi Yusuf kepada kejahatan tu. Jadi sebab itulah dia gunakan perkataan ni, yad'unani, mimma yad'unani. Jadi Nabi Yusuf pada masa tu pun, jadi sebab perempuan tadi bila dia berkata macam tu, jadi perempuan yang ramai-ramai tadi pun bersetuju, betul-betul maknanya nak buat jahatlah dengan Nabi Yusuf tu. Jadi sebab itulah Nabi Yusuf kata, penjara lebih aku sukai. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku sukai. Mimma yad'unani ilaih. Daripada apa yang mereka ajak tu. Maknanya daripada ikut perintah mereka, ikut arahan mereka ramai-ramai ni kan, mereka nak yang tak elok ni, aku lebih suka penjara. Kemudian dia kata, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Jadi dia kata sini, wa illa, dan ya Allah dia kata, maknanya kan, kamu
Ini adalah doa lagi sebenarnya, walaupun ayatnya dalam bentuk macam tu, iaitu dia kata minta supaya engkau palingkan anni kaidahunna, plan-plan mereka, kejahatan-kejahatan mereka ni, apa yang mereka nak buat terhadap aku ni kan. Mintalah Allah jauhkan aku daripada perkara-perkara itu semua. Asbu ilaihinna, daripada aku juga ialah cenderung kepada mereka ni. Minta jauhkan aku daripada cenderung. Asbu tu maknanya amil, iaitu aku cenderung maka nak buat kejahatan tu. Wa akum minal jahilin, kalau aku buat macam tu ya Allah, jauhlah aku daripada menjadi orang-orang yang al-jahilin. Al-jahilin maknanya berdosa, maknanya kat sini. Daripada aku menjadi orang berdosa, ya Allah, palingkanlah aku, jauhkanlah aku daripada perbuatan-perbuatan yang jahat macam tu, ya apa yang diajak oleh mereka semua. Kita baca seterusnya ialah ayat yang ke-34. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, fastajaba lahu rabbuh. Bila Nabi Yusuf berdoa macam tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun perkenankan doanya. Fastajaba. Sebab tu kita katakan bahawa yang atas tadi tu, ayat 33 tu adalah merupakan doa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas itu, fastajaba lahu rabbuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun telah mustajabkan untuknya, untuk Yusuf tu, oleh Tuhannya, fasarafa anhu kaidahunna. Lalu dipalingkan maknanya dijauhkan. Allah Subhanahu Wa Taala tak masukkan, tak jadikan Nabi Yusuf tu terpengaruh dengan kejahatan yang diajak oleh perempuan-perempuan tersebut kan. Jadi fasarafa anhu kaidahunna, Allah Taala telah palingkan. Allah Taala mustajabkan doa Nabi Yusuf, Allah Taala palingkan Nabi Yusuf daripada planning ajakan mereka tu. Innahu huwas samiul alim. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Maha As-Sami, Maha mendengar, Maha Al-Alim, Maha mengetahui perbuatan-perbuatan. Jadi maknanya sini ialah kalau kita apa-apa masalah kan, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa berdoa kerana apa? Allah Taala tu mendengar kan. Walaupun kadang-kadang kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala belum perkenankan lagi doa kita, tapi mungkin bukan maksudnya Allah Taala lebih tahu kan bila nak perkenankan doa tu. Tapi ud'uni, Allah Subhanahu Wa Taala kata, berdoalah kepada aku akan perkenankan doa kamu. Jadi Allah SWT telah perkenankan doa Nabi Yusuf. Kita tengok sini kemudiannya ayat 35. Ayat 35 Allah Ta'ala kata, summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat. Summa badalahum, bada maknanya zuhara, maknanya selepas daripada jelas, lahum untuk mereka. Untuk mereka sini jadi digunakan perkataan sini mereka lahum. Jadi ulama tafsir kata maksud sini ialah perempuan-perempuan ni semua ni dah memang terpikat habis dengan Nabi Yusuf. Dan kemudian suami-suami mereka semua ni kan, suami perempuan tadi, menteri tadi, dan juga suami orang besar-besar lain lah, kepada perempuan-perempuan semua ni pun dah tengok bahawa isteri-isteri mereka ni dah bahaya dah ni kan, dah terpikat habis kepada Nabi Yusuf ni. Jadi mereka pun summa badalahum, apabila dah jelas kepada mereka benda ni semua, mim ba'di ma ra'awul ayat, lepas daripada mereka tengok pula tu ra'awul ayat. Jadi dikatakan ayat di sini maksudnya ialah kebenaran. Apa dia tanda tu? Tanda situ maksudnya ulama tafsir kata ialah maksudnya ialah tanda bahawa Nabi Yusuf ni sebenarnya tidak bersalah. Apa-apa yang berlaku sebenarnya bukan Nabi Yusuf. Jadi selepas daripada suami-suami semua ni, summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat, mereka dah tengok dah tanda bahawa Nabi Yusuf ni benar, la yasjununnah. Jadi dia kata hatta hin. Jadi mereka pun bersetujulah semua, la yasjununnah, mereka pun nak memenjarakan la yasjununnahu hatta hin, sehingga satu tempoh yang tertentu. Jadi dikatakan sini mereka pun bersetuju tanpa mengikut undang-undang lah, kita kan, bukan kira undang-undang lah ni, tanpa mengikut perbicaraan dah. Sebab apa? Kalau bicara tak tahu nak salah macam mana Nabi Yusuf ni, hanya sebab dia ni cantik, hanya sebab dia ni lawa, hanya sebab dia ni handsome, maka kita penjarakan dia. Jadi tak ada sebab nak penjarakan dia. Dia tak bersalah kan, dan dia ni memang tak nak. Tapi yang salah tu ialah perempuan-perempuan yang ramai-ramai tu. Jadi oleh tu macam mana nak buat? Jadi caranya suami para suami ni pun, orang besar sini pun berfikirlah. Jadi akhirnya mereka bersetuju untuk memenjarakan. Tujuan penjara dikatakan ulama tafsir ialah nombor satu, untuk supaya nak menunjukkan kepada orang ramai bahawa Yusuf bersalah. Sebab orang ramai tak tahu dengan detail apa yang berlaku ini kan. Mereka hanya dengar cerita kan. Jadi berlakulah benda yang tak elok di antara Yusuf dengan isteri menteri. Jadi orang ramai tak tahu. Jadi apabila dipenjarakan, konon-kononnya lah, maka orang ramai akan rasa bahawa Yusuf lah yang bersalah.
Sebab itulah nanti kita akan baca nanti pada pengakhiran cerita ni ialah Nabi Yusuf tak nak keluar daripada penjara, sehingga diiklankan dulu bahawa dia sebenarnya tidak bersalah masuk penjara ni. Jadi antara dikaitkan cerita ini dengan cerita yang akhir nanti, nak menunjukkan, dia kata bahawa Nabi Yusuf ni dipenjarakan dengan tujuan untuk supaya orang ramai anggap bahawa dia ni bersalah pada masa tu. Tu nombor satu lah. Yang keduanya, tafsir kata ialah dia dipenjarakan kerana suami-suami itu tak ada cara lain dah nak mengelakkan daripada Nabi Yusuf ni akan bertemu dengan isteri-isteri mereka dan sebagainya, iaitu melainkan dengan penjarakan. Tapi plan penjarakan ni adalah tak lama, dia kata hanyalah hatta hin saja, sehingga satu tempoh yang tertentu. Makna tak lama lah, tapi apa yang berlaku ialah hatta hin, kita ada sini hin ni makna satu tempoh yang sekejap saja, tapi rupa-rupanya mereka terlupa selepas itu. Sebab Yusuf ni bagi mereka tak penting sangat lah, jadi terlupa, biarlah terlupa, tinggallah dalam penjara tu. Jadi rupa-rupanya sangat-sangat lama, kita kan ada kata 7 tahun dan sebagainya, Nabi Yusuf ni berada dalam penjara 7 tahun tanpa apa-apa kesalahan. Kesalahannya kerana dia ni lawa saja kan, kerana dia ni handsome. Jadi masuklah penjara Nabi Yusuf. Selepas daripada tu, wadakhala ma'ahu sijnu fatayan. Jadi lalu masuklah dalam penjara tu 2 orang pemuda. Pemuda dimaksudkan situ ialah pemuda maksud itu iaitu pekerja kepada raja. Ini cerita raja pula, bukan menteri dah, ni raja. Jadi raja ni ada ada pekerja-pekerja dah kan. Dan sekali tu pernah berlaku, raja ini pernah hendak diracun. Jadi bila dicek-cek, racun ni ada di dalam makanan. Ada dalam makanan ni. Tapi akhirnya kedua-dua orang ni, iaitu seorang daripada mereka ni ialah pemberi minum raja, seorang lagi lah pemberi makan kepada raja, makna penjaga makanan, seorang tu penjaga minuman. Jadi dalam siasatan lah sekarang ni, siapa sebenarnya yang bersalah betul-betul. Jadi sementara dalam siasatan tu, mereka kedua-dua ni telah dimasukkan dalam penjara. Jadi masuk dalam penjara ni, pada masa tu mereka dipenjarakan bersama dengan Nabi Yusuf. Jadi bukanlah ada 2 saja dalam tu, bukan ada 3 orang saja kan, tapi ramai lagi lah orang lain kan. Tapi nak ceritanya sini ialah maka masuklah bersama dengan Nabi Yusuf pada masa itu 2 orang pekerja yang diraja saat ni. Kemudian qala ahaduhuma, berkata, jadi mereka ni bermimpi. Dia kata inni arani, aku lihat dalam mimpi aku. Jadi ulama tafsir kata dia bukan sekali lihat ni, tapi lihat kan, asyik-asyik nampak. Nampak apa dia kata? Dia nampak dalam tidur dia, dalam mimpi tu, aksiru khamra, aku memerah. Aksir tu memerah anggur, makna memerah anggur untuk dibuat inilah arak kan, untuk dibuat minuman. Jadi menurut ada satu riwayat lagi cerita bahawa dia mimpi, dia tengok dia tanam pokok anggur, lepas tu anggur tu berbuah, kemudian dia ambil buah anggur tu, lepas tu dia perah anggur tu untuk diberi minum kepada raja. Itu adalah satu tafsir lah kan. Tapi dalam tafsir, dalam ayat ni dia kata dia melihat dalam mimpi dia memerah anggur. Kemudian waqala al-akhar, seorang lagi tu berkata, dia kata inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan, aku mimpi pula ni, sentiasa pula mimpi, aku tengok aku ni bawa di atas kepala aku ni roti, dan roti ni dia kata ta'kulu tayru minhu, dan tiba-tiba datang burung, dia makan sebahagian daripada roti yang ada di atas kepala aku ni. Jadi tu kedua-dua orang tu lah cerita kepada Nabi Yusuf. Jadi kenapa dia tanya Nabi Yusuf? Kenapa tak tanya orang lain yang ramai-ramai lagi tu? Dia kata nabi'na bi ta'wilih, mereka berkata kepada Nabi Yusuf, tolong cerita sikit boleh tak apa ta'wil kepada mimpi ni, apa takbir mimpi ni kan, apa maksud daripada mimpi ni? Inna naraka minal muhsinin, sebab kami tengok kamu ni orang baik. Jadi mereka ni bila masuk penjara, mereka tengok Yusuf, ramai lagi orang lain tu memang zamsing lah kan, memang jahat lah, betul, nampak memang muka jahat, tapi ni muka baik ni kan, muka orang baik. Sebab apa? Dia dah dengar diceritakan dalam setengah tu, tafsir dia kata dia dah dengar cerita Nabi Yusuf ni bercerita benda-benda baik dan sebagainya kan. Jadi sebab tu lah dia kata di sini, dia kata inna naraka minal muhsinin, kami tengok kamu ni orang baik, jadi tolong cerita sikit lah apa maksud mimpi kami yang selalu kamu tengok dalam tidur ni. Lalu ayat 37 kita tengok ayat 37 tu, ayat 36 kita tengok qala, lalu Nabi Yusuf pun berkata la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi, Nabi Yusuf pun berkata tidak akan datang kepada kamu, kepada kedua kamu ni makanan. Jadi pada masa tu dalam penjara ni dia ada jadual dia, jadual makan ni, jadi ada time makan. Jadi pada masa tu bila dia bertanya tu, pada masa tu tak lama dah, di antara tempoh masa, di antara makanan tu datang dengan Nabi Yusuf ni, mereka tanya kepada Nabi Yusuf ni. Jadi Nabi Yusuf berkata nanti
sebelum makanan tu datang, dia kata, nanti aku akan cerita. Apa dia kata? Kata, illa nabba'tukuma bi ta'wili. Dia kata, qabla an ya'tiyakuma. Sebelum datang makanan tu yang datang pada time dia tu kan, aku akan ceritakan kepada kamu maksud daripada mimpi kamu tu. Jadi maksud sini ialah Nabi Yusuf dah buat janji. Yang pertama, kata ulama tafsir. Yang keduanya ialah dia tak nak cerita panjang maksudnya. Sebab di antara makanan datang dengan pasal nak cerita tu memang tak lama dah. Jadi makna tak adalah. Ini nak mengajar kita jugalah kan, bahawa makna kita ni tak boleh lah cakap 5 minit kan, tiba-tiba cakap 1 jam katakan. Tu tak betul lah kan. Jadi sepatutnya kita kalau cakap 5 minit lah kan, mana kena pancul lah, iaitu orang nak ceritakan. Sebab kita tak boleh nak, kita kata seolah macam tipu orang lah kan, perangkap orang dan sebagainya. Jadi kita kena jagalah kan, kena jaga bila kita nak cerita Islam. Jadi sebab Nabi Yusuf ni nak ceritakan Islam kepada orang berdua tu. Jadi dia ni, dia kata, sebelum makanan datang tu aku akan ceritakan kepada kamu. Tapi sebelum daripada masuk tu dia cerita dulu benda lain sikit kita kata tazkirah lah kan kepada ni. Dia kata apa? Dia kata zalikuma mimma 'allamani rabbi. Nabi Yusuf berkata, apa yang aku nak cerita ni adalah benda yang Tuhan ajar pada aku. Tengok kan, maknanya kita ni kan, dalam kehidupan kita, kalau kita buat baik ke dan sebagainya, kita kena link kan, kita mesti hubungkan bahawa kenapa aku baik ni adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala menyuruh aku buat baik. Kenapa aku bersedekah? Kerana Allah Ta'ala menyuruh aku bersedekah. Supaya orang yang dapat benda tu, orang yang mendengar benda tu kan, orang yang berhadapan dengan kita tu, dia tahu kan bahawa kita buat satu benda ni lah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menyuruh kita. Supaya ada link dengan Islam kan. Bukan hanya kita menjadi baik saja, tapi kita tak buat, kita tak gambarkan, kita tak portraykan, kita tak ceritakan seolahnya bahawa aku baik ni ialah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena ceritakan macam tu, kena link kan. Jadi sebab itulah Nabi Yusuf sini dia kata, mengajar. Dia kata zalikuma mimma 'allamani rabbi. Perkara ni semua ni termasuklah iaitu perkara apa, iaitu aku nak cerita kepada kamu tentang takbir mimpi ni, dan juga kenapa aku ni kan nak ceritakan on time dan sebagainya kan, ialah kerana semua ni adalah mimma 'allamani rabbi, antara perkara yang diajar oleh Allah, bukannya datang daripada aku ni manusia juga kan. Gitu soalannya. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Dia pun cerita, aku sebenarnya tak sama dengan orang lain. Aku ni adalah orang yang telah meninggalkan, dia kata, taraktu millata qaumin, agama kaum la yu'minuna billah, yang tidak beriman dengan Allah. Maknanya aku tak bersama dengan mereka. Aku ni maknanya ialah aku ceritakan kepada kamu ni apa yang diajar oleh Allah, dan aku tak sama dengan mereka ni, mereka semua ni. Sebab apa? Aku tinggalkan agama yang telah dianut oleh mereka ni kan. Aku tak bersama dengan mereka. Mereka ni sembah lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahum bil akhirati hum kafirun. Tengok kan, ditegaskan lagi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia kata mereka semua tak percaya kepada akhirat. Jadi aku ni percaya kepada akhirat. Aku ni bersama dengan Nabi, untuk nenek aku lah kan, iaitu Nabi sebelum daripada ni Nabi Yaqub, sebelum daripada tu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan sebagainya kan. Jadi semua-semua tu. Jadi tu satu apa nak katakan announcement ke, ataupun sebelum daripada dia disclaimer dulu kan, sebelum daripada dia cerita ni kan, supaya masuk sedikit kan, supaya orang yang mendengar tu tahu bahawa sebenarnya dia ni adalah berbeza, dan dia ni adalah merupakan apa yang dia cerita ni, dia mengaku sendiri bahawa ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu ayat 37. InsyaAllah kita akan sambung lagi insyaAllah cerita kita tentang Nabi Yusuf, apakah yang akan dikatakan, apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu. Mungkin cerita ni kita pernah dengar, tetapi kita nak apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap muka surat Al-Quran ni, dalam Quran sendiri, supaya kita ni akan dapat ambil direct daripada Al-Quran. Setakat itulah saja aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah jumpa lagi dalam sesi yang akan datang insyaAllah. Moga-moga Allah SWT akan memelihara kita sepanjang hari kita insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.